kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Sebelum saya menjemput tetamu kita pada hari ini untuk menyampaikan perkongsian beliau, izinkan saya memperkenalkan latar belakang ringkas Profesor Madya Dr. Ma'rufah Ismail. Berasal dari Negeri Sembilan, Profesor Madya Dr. Ma'rufah Ismail merupakan pensyarah matematik di Universiti Putra Malaysia. Bukan sahaja pakar dalam matematik, beliau turut menjadi tokoh dalam bidang ekonomantik, falsafah dan sejarah Islam. Beliau yang terkenal sebagai ahli akademik yang sentiasa bersemangat melakukan kajian telah menghasilkan banyak karya dan buku daripada pelbagai disiplin ilmu. Buku beliau yang bertajuk Mantik dan Etnomantik telah dipilih sebagai buku terbaik dalam Anugerah Karya Ilmiah 2014. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Profesor Madya Dr. Ma'rufah Ismail untuk memberikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Falsafah dan budaya fikir membentuk pribadi aras tinggi. Saya tidak pasti apakah yang saya akan sebut nanti mencapai aras tinggi ataupun aras sederhana. Walau macam mana pun, marilah kita sama-sama mulakan dengan satu tajuk yang sangat humble, yang saya sebutkan sebagai paradoks. Paradoks ialah satu statement yang palsu tapi dipercayai benar oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak berfikir, dia menganggap bahawa paradoks ialah sesuatu yang benar, dan bagi mereka yang berfikir, dia adalah sesuatu yang palsu. Contohnya seperti berikut. Ini ialah A&W, sebuah pasar yang menjual barangan, tetapi itu palsu, bukan A&W. Yang sebenarnya A&W. Seluruh dunia menyebut A&W. Dia palsu. A&W, bukan W. W. Anda tulis W, Anda lihat W, kemudian Anda percaya W. Saying the truth, tetapi pilih dia ada ragu. So itulah perkara yang menyebabkan kita tersilap dalam pemikiran. So apakah pemikiran yang benar? Ini juga barangkali kita jadikan bahan renungan sebuah buku yang ditulis oleh Robert Emerson yang bertajuk Malaysia, A Study in Direct and Indirect Rule. Dan buku ini juga ada paradoksnya. Apakah paradoksnya? Paradoksnya ialah Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, tetapi buku ini ditulis pada tahun 1937. Dicetak di New York pada tahun 1937. Sedangkan Malaysia hanya ditubuh pada 1963. Itu paradoks. Kita percaya dia benar, tetapi dia palsu. Malaysia sudah wujud sebelum wujud Malaysia. Mereka telah merancang Malaysia untuk menjadi Malaysia seperti yang kita ada sekarang. Dulu Malaysia ketika bernama Tanah Melayu, sebuah negara yang diperintah oleh orang Islam Melayu yang melaksanakan syariat ilahi, dan itulah yang disebut sebagai Tanah Melayu. Mereka merancang untuk menjadikan Malaysia sebagai bukan Islam dan bukan Islam. Muzabzabi nabaina zalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, supaya mereka bukan ke kiri, bukan ke kanan, dan kita terjadi exactly sebagaimana yang buku ini ditulis. Paradoks. Dan bagi pelajar matematik, ini juga paradoks. Pelajar matematik dia mengira fx sama dengan 2x. Kemudian interval 0, 01 dipetakan kepada 02, ataupun 02 dipetakan pada 04. 02 dengan 04 ialah interval. Interval 02 is mapped onto 04. 1 to 1 and onto. Matematik faham? Bermaksud cardinality, jumlah unsur dalam 02 selang dengan 04 sama. And yet 02 is a subset of 04 also. Pelajar matematik tidak pernah berfikir, oleh sebab itu mereka belajar yang palsu. Persyarat mengajar yang palsu sebab pelajar tidak berfikir aras rendah. Itu sebagai mukadimah. So apa pemikiran tingkat tinggi? Dan tingkat tinggi ini kata
Salah satunya lah disebut sebagai critical thinking ataupun pemikiran kritis yang bermula dengan menghafal, remembering, kemudian understanding, faham, applying, dan menggunakan. Seperti fakulti kejuruteraan itu tahap ketiga pemikiran, dia menggunakan. Tetapi fakulti sains peringkat keempat, analyzing, lakukan uji kaji, lakukan percubaan dan mencari sebab. Itu analyzing, mencari analisis. Kemudian evaluating, menilai. Ini tidak ada fakulti yang mengajar, hanya fakulti falsafah. Oleh sebab itu pemikiran yang peringkat kelima ialah menilai apakah yang kita buat itu adalah mempunyai natijah yang benar atau palsu, mempunyai kebaikan ataupun mempunyai keburukan. Dan yang akhirnya creating, mencipta, inovasi. Itulah yang disebut sebagai creativity ataupun sebagai pemikiran kritis, pemikiran critical. Tetapi ada satu kelemahan, ada satu paradoks. Di situ semuanya berpusat kepada manusia. Kita lihat apakah yang saya maksudkan. Dan dalam bentuk ekonomi, organisasi, mereka mengatakan pemikiran ini ialah ketika ini ialah sebagai openness, terbuka, kemudian planning, strategy thinking, decision making, kemudian creativity dan problem solving. Yang mana lebih awal, problem solving ataupun creativity saya tidak pasti, tetapi mereka menggunakan perkara yang sama. Jadi akhirnya mencipta. Mencipta ialah sesuatu aktiviti yang cukup mulia, tetapi apakah maksud daripada inovasi yang kita maksudkan dalam konteks pemikiran aras tinggi? Okey, itulah di antara mukadimah yang saya nak sebut. Dan inilah pokok bonsai namanya. Pokok bonsai dikecilkan saiznya. Oleh siapa? Oleh Jepun dan China. Itu inovasi. Pokok yang besar, harganya tidak mahal, dikecilkan, maka dia jadi mahal. Inovasi. Orang China melihat yang kecil itu cantik. Small is beautiful. Kaki mereka yang besar, kaki wanita yang besar, dia kecilkan. Lelaki cari kaki wanita yang kecil. Itu orang China. Budaya dia kecil is beautiful. Dan mereka mencipta sesuatu yang kecil. Ini dia. Ini ialah speaker. Barat dia buat yang besar. Semuanya dia buat besar. Saiz dia besar, kereta Mercedes dia besar. Jepun buat kecil. Kemudian speaker yang besar, kita main muzik, Jepun buat kecil. Dia buat apa dia? Ni, apa bagi? Headphone. Jepun. Dia letak kat sini dan dia pinjam drum telinga kita sebagai speaker. Ini inovasi. Kecil, ini mengikut budaya. Budaya sesuatu kaum menentukan penciptanya. Orang Jepun buat benda kecil-kecil, orang Barat buat besar-besar. Akhirnya yang kecil laku, yang besar tak laku. Itu ialah bagaimanakah mereka berfikir. Ini kereta Jepun, namanya Toyota. Masa saya belajar masuk sekolah dulu, masuk sekolah menengah, inilah cikgu besar pakai kereta Toyota, kecil saja. Ini kereta namanya Morris Minor, British buat, tebal, mahal, dan Jepun buat yang murah. Ini inovasi. Jepun belajar daripada Barat, sebab Barat yang menciptakan kereta, Jepun tiru, tapi tiru markah dia lebih tinggi. Pelajar kita tiru sama markah, sebab dia tiru betul-betul. Itu tiru bodoh. Tapi Jepun tiru cerdik. Dia tiru, dia innovate. Ada masa saya muda-muda dulu, saya jadi tutor kat UPM. Ada seorang pelajar tu dia hantar dua tutorial. Saya mengajar matematik, tutorial matematik. Dia hantar dua. Saya tanya, kenapa anda hantar dua? Bukan dua, saya hantar satu. Rupa-rupanya kawan dia salin, dia salin dengan nombor-nombor metrik sekali. Ini inovasi, ini pelagiat dia panggil, meniru. Dan peniruan ini tidak diiktiraf sebagai pemikiran. Dia hanya menyalin pada kawan dia. Tapi yang boleh kita tengok kawan kita buat dapat markah lebih baik. Itu inovasi. Ini kerja Jepun. Jam yang sebelah kiri ini namanya Seiko. Jam yang paling common. Siapa dia pakai Seiko, ada kelas.
Yang sebelah kanan Timex, jam buatan England. Saya dulu pakai Timex, kawan-kawan pakai Seiko kelas. Tapi dalam 10 tahun kilang Timex telah ditutup sebab Seiko improve. Akhirnya dia buat lebih baik. Sekarang semua orang pakai Seiko. Itu dia inovasi. Itu pemikiran aras tinggi. Kita user, mereka pencipta. Sebab kita tak boleh berfikir. Ustaz katakan sekolah, dekat masjid, jangan kronologi, jangan baca buku. Baca buku tanpa guru, berguru dengan syaitan. Maka kita tak baca buku, kita tak berfikir. Orang lain mencipta, kita tak pengguna. Itulah nilai kita. Kalau ada soalan kita bincang. Jangan percaya apa yang saya katakan semuanya. Ini dia, apa dia namanya? Ini nasi letrik. Nasib baik jumpa makan nasi. Kalau tidak, kita kena dapur yang biasa. Harapkan barat buat, dia takkan buat. Ini Jepun yang buat. Nasib baik Jepun makan nasi. Kalau tidak, kita kena tanah nasi sama seperti zaman datuk nenek kita gitu. Apa maksud saya? Maksud ialah inovasi berkait dengan budaya. Inilah yang lupa, yang pelajar kita lupa, yang pencarat lupa, bahawa mereka mengatakan bahawa sains adalah sejagat, engineering adalah sejagat sama. Kalaulah sejagat, kita Jepun tak buat yang ini, barat tak buat ini sebab budaya mereka bukan nasi makanan mereka. Oleh sebab itu Jepun buat puyuh sebab mereka makan nasi. Nasib baik Malaysia tumpang Jepun. Kalau tak ada Jepun, tak ada Korea, kita masih guna dapur api lagi. Ini helikopter yang paling canggih. Dia juga tiru daripada apa dia ni? Patung. Dia tiru daripada patung. Maksudnya bukan kita menyalip pada orang lain, itu kerja yang bodoh, tapi kita improve. Ini sebahagian daripada pemikiran. Manusia sentiasa mencipta. Yang membezakan kita dengan makhluk lain ialah kita mencipta. Manusia boleh berfikir dan boleh mengajar pemikirannya kepada orang lain. Haiwan boleh belajar tapi tak boleh mengajar. Dia cekak lakukan satu kerja. Anjing, kita suruh dia ambil surat dan dia bawa surat, kita upah dia. Dia buat boleh, tapi dia nak ajar orang lain tak boleh. Manusia boleh belajar dan boleh mengajar dan boleh berinovasi. Itulah kelebihan manusia. Ini ialah namanya Concord. Agak-agaknya apakah yang dia tiru? Apakah yang menjadi pemikiran kepada pencipta kapal terbang? Barangkali Clark. Ini ciptaan Perancis yang supersonik. Dia nak turun kat London, terlajak dan tak boleh break. Itu terlalu laju, supersonik. Sekarang banyak accident. Accident bukan kerana teknologi yang tidak canggih, tapi terlalu laju, tak sempat nak turun. Ini namanya Concord. Dan inilah inovasi. Dia melihat daripada contoh alam semesta yang indah. Banyak dalam alam semesta yang kita perlu tiru, yang kita boleh lihat apakah ciptaan ilahi yang terbaik dan manusia meniru sebahagiannya. Apakah ini? Yang sebelah kiri namanya Samsung, yang sebelah kanan Apple. Dalam Apple ada budaya. Itu buah apple yang dimakan oleh Hawa dan Adam. Di syurga mengikut kepercayaan Kristian, mereka makan buah yang terlarang. Dan bila mereka makan buah terlarang, maka buah yang mereka makan adalah buah apple. Itu sebahagian dimakan oleh Adam. Maksud dalam teknologi ada budaya. Value system masih ada dalam teknologi, yang kita sekarang menganggap bahawa sains adalah neutral. Dia tidak neutral. Dia adalah terikat dengan budaya. Oleh sebab itu budaya Eropah yang tidak percaya pada Tuhan, dia mencipta teori evolusi. Teori evolusi bukan saintifik, tetapi itulah yang dianggap sebagai sains atau falsafah atau pemikiran. Sebab mereka tidak bertuhan, dan oleh sebab itu Tuhan tidak perlukan dalam penciptaan alam semesta. Maka spesies yang berasal dari mammal, dia berevolusi, akhirnya di manusia berlaku secara kebetulan, dan Tuhan tidak perlukan dalam penciptaan tersebut. Itulah barat. Dan oleh sebab itu sains dipengaruhi oleh budaya. Ini meniru yang tidak cerdik. Ini tahu semua kita, Mr. Bean. Dia masuk kebiasaan, dia tak boleh buat jawapan. Dia tiru kawan dia, sama seperti kawan dia tiru.
dan ini tiru yang tidak cerdik. Tetapi Samsung yang tiru Apple, sekarang siapakah yang lebih maju di antara Apple dan Samsung? Asalnya Samsung yang tiru Apple, akhirnya Samsung menguasai pasaran dunia. Ini inovasi. Dan kita lihat, maka apabila dilihat banyak dia punya program yang ada dalam Samsung itu ditiru daripada Apple, maka Apple bawa ke mahkamah. Kita tahu apa hasilnya? Maka Apple memenangi dalam pembicaraan ke mahkamah, Samsung dipersalahkan. Tapi Samsung mengatakan kami tidak tiru secara direct, kami improve. Dan hukuman tetap hukuman sebab mahkamah berada di barat, maka Apple yang menang. Sekarang kita lihat Samsung, dan inilah sebahagian daripada perlawanan di antara dua kuasa usaha dunia. Satu produk yang besar yang kita lihat, Apple pada tahun 2012 dia ada result sebanyak 156 bilion, dan sekarang Samsung sudah ada 183 bilion. Siapa yang kuasai siapa? Sekarang Jepun kuasai barat. Asalnya dia tiru, tetapi dia mengatasi. Oleh sebab itu pelajar boleh tiru kawan, bukan tiru, mengambil pandangan, idea daripada kawan, dan kita improve. Itulah pemikiran peringkat tinggi. Orang yang cerdik boleh improve, orang yang tak cerdik sama seperti yang dia tiru. Itulah yang berlaku dalam pemikiran pelajar kita. Cuba lihat, inilah pendapatan ataupun profitable yang kita lihat. Asalnya Samsung mengikuti Apple, dan pada tahun 2013 kita lihat Samsung telah mengatasi Apple. Inilah yang dipanggilkan pemikiran peringkat tinggi. Mereka melihat dan improve, menganalisis, kemudian mencipta. Mencipta ini tidak diajar dalam kurikulum kita di Malaysia. Satu kelompangan dalam kurikulum kita ialah hanya kita melihat apa yang sudah ada. Pelajar kita menghafal apa yang pensyarah berikan. Pensyarah beri, pelajar hafal, sama seperti pensyarah bagi, pelajar jawab balik dapat A+. Ilmu barangkali nanti. Oleh sebab itu jarang kita ajar untuk berfikir. Berfikir ialah perkara yang paling asas. Oleh sebab itu yang membezakan kita dengan haiwan yang berfikir. Saya ceritakan tadi, dia masuk mahkamah. Masuk mahkamah, Samsung yang kalah, tetapi Samsung yang buat profit yang terbesar dunia. Ini dia dibuat dalam banyak elat. Mereka sedang bertarung antara dua syarikat yang besar. Ini bercanggah ke Islam. Dalam kapitalisme, dua syarikat mereka rival satu sama lain. Dalam Islam, kita sama membantu untuk sama-sama naik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi barat dalam kapitalisme survival. Siapa yang kuat dia akan menang, siapa yang kalah dia pupus. Dan itu sama seperti teori evolusi. Maka akhirnya singa di padang ragut di Afrika yang menang, maka binatang lain harus pasrah. Bila singa ingin makan kancil, maka kancil harus pasrah, sebab kancil binatang yang lemah, singa yang kuat. Maka kalau England jajah Melaya, maka Melaya pun harus pasrah, sebab Melaya negara yang lemah. Itulah pasrah. Islam berbeza. Kita membina ataupun membuka restoran ialah untuk berkhidmat kepada mereka yang lapar. Kita dapat pahala dan dapat berkhidmat kepada mereka yang lapar. Itulah cara Islam. Mereka saling tolong-menolong, dan kita tidak menjadikan rival antara satu sama lain. Kita sama-sama naik. Tapi kalau ada restoran sama restoran, dengki sama-sama dengki, ini bukan diasaskan kepada Islam, tapi diasaskan kepada kapitalisme. Kapitalisme bermahal-mahal. Pelajar ekonomi tahu apakah maksud kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadi dasar dalam negara kita hari ini, yang menjadikan interest sebagai dasar ekonomi. Dan Islam mengadakan tolong-menolong di atas kebaikan. Kita bebas untuk melakukan kebaikan, tapi tidak bebas melakukan keburukan. Yang pelajar-pelajar kadang-kadang silap faham, dia kata bebas untuk melakukan sesuatu, bebas untuk melakukan kebaikan. Silakan, tapi tidak bebas melakukan keburukan.
Oleh sebab itu, kita mesti bertolong-tolongan dalam konteks kebaikan. Untuk menyuruh manusia buat kebaikan senang, mencegah keburukan sukar. Oleh sebab itu, setengah wisatawan universiti dia ambil sikap mengajak kebaikan. Mari kita pergi masjid, semua orang suka. Tapi kita tegah mereka melakukan kemungkaran, kita dimusuhi. Oleh sebab itu, Islam menganjur yang baik, mencegah yang mungkar, bukan buat half truth. Sebahagian kawan kita buat half truth, hanya mengajar untuk kebaikan. Tetapi Islam mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Boleh. Itulah pemikiran kita yang sebenar. Tengok, Barat mencipta berbagai-bagai ikon hero dia. Berbagai-bagai, kita boleh sebut ada 12, ada 20 hero Barat. Tetapi Jepun ada satu hero saja. Apa nama hero Jepun? Tak tahu. Yang berpuluh-puluh Jepun Barat dikalahkan oleh seekor Ultraman. Ini inovasi. Seekor Ultraman mengalahkan beratus hero Barat. Siapa yang inovasi? Siapa yang cerdik? Kanak-kanak kalau ada Ultraman, dia tak tengok yang lain. Batman ke, Superman ke, Ultraman yang lain pun semua pelakaran Malaysia secara pelajar pun survey, kanak-kanak Malaysia memilih Ultraman yang satu saja. Ceritanya cukup mudah. Maka datanglah raksasa. Raksasa ingin merosakkan dunia, maka datanglah Ultraman sebagai hero pada dunia. Itu mesej Jepun yang sangat mudah, dan dia menakluki semua hero-hero yang lain. Boleh tak kita buat? Kita pun jangan main-main. Kita ada event. Ini pemikiran kita, sama ada tahap sederhana ataupun tahap tinggi, kita sama-sama bincang. Hebat, tanya. Saya kagum dengan mereka yang terlibat. Mesej telah sampai. Bagaimanakah kita harus berbeza dengan Barat? Barat ingin memenangkan sesuatu hero, mereka mesti menang. Tetapi di sinilah tolong-menolong. Bagaimanakah kita bertoleransi di antara kaum? Ini mesej yang cukup baik. Tanya kepada mereka terlibat. Saya tak tahu siapakah di belakang mereka. Inilah bagaimanakah kita melihat bukan sahaja teknologi, tapi value di sebalik teknologi yang kita ada. Harus kita ambil, sebab kita harus bina manusia bersama dengan teknologi. Bina manusia di awal, bukan bina teknologi. Kalau kita bina teknologi di awal, maka dia jadi macam mereka. Teknologi mereka sampai ke langit, tapi dari segi manusia mereka lebih jatuh daripada hewan. Hewan tak kahwin jantan dengan jantan, tapi mereka meluluskan perkahwinan jantan dengan jantan, betina dengan betina. Di manakah pemikiran? Di manakah teknologi? Di manakah kemanusiaan? Apalagi tentang iman dan Islam. Kita lihat Jepun. Apa yang ada Jepun? Jepun ada gempa bumi. Dia ada bukit gunung ganang, tanahnya sangat sedikit. Yang dia banyak adalah raksasa. Nasib baik dia ada Ultraman. Dan mereka melihat Malaysia, negara yang punya segala-galanya, punya tanah yang luas, segala lombong yang ada, kelapa sawit, besi, emas, minyak, segala-gala Malaysia ada. Kenapa Malaysia tidak dapat menangani Jepun? Kata Jepun, Profesor Jepun datang ke UPM ini, dia kata kenapa Malaysia yang ada segala-gala, Jepun tak ada apa-apa, besi pun tak ada, nak buat kereta tu terpaksa beli semua daripada negara lain. Mereka nothing. Kami ada gempa bumi. Setiap tahun kami lari daripada gempa bumi. Tengok gempa bumi berlaku di mana-mana saja. Kami ada raksasa, dia kata. Nasib baik kami ada Ultraman. Dia datang ke Malaysia. Dia melawan kilang kelapa sawit. Dia kata kelapa sawit Malaysia yang dia ambil hanya 1/4 daripada produk kelapa sawit. Yang lain semua dibuang 3/4. Inilah waste daripada kelapa sawit. Inilah hasil yang Jepun sedang cari dia. Jepun ambil daripada kolam yang dibuang ini, dia buat pelbagai jenama berdasarkan minyak, termasuklah diesel dan sebagainya. Itu Jepun. Dia ambil daripada waste yang kita buang ini, dan dia menjadi lebih kaya daripada asal yang produk kita kelapa sawit, yang jual kelapa sawit semata-mata. Dia ambil ini segala saki-baki ini, dia compactkan, dia buat satu kilang percobaan, dia tukar pada berbagai-bagai jenis bahan yang lain yang boleh dijual lebih mahal daripada harga asal kelapa sawit. Asap yang keluar, dia pergi cek asap yang timbul. Inilah apabila lama minyak itu membeku. Beku ini ia sebahagian daripada polymer yang sangat berharga. Diambil dari Jepun, diproses, dan mereka dapat kaya raya daripada kita. Mereka tak pernah tanam kelapa sawit, mereka ambil waste yang kita buang.
mereka dapat tukarkan kepada bahan yang lain. Itulah inovasi. Itulah pemikiran kritikal barangkali. Dan di manakah kita? Ini ialah asap yang keluar daripada kelapa sawit. Jepun pergi cek apakah yang ada dalam asap ini. Ada toksid, ada karbon monoksida, ada sulfur monoksida dan sebagainya. Tetapi yang paling banyak 90% daripada asap ini ialah uap air. Mereka tukar uap air ini menjadi air mineral. Air mineral yang sangat baik diambil daripada asap, dimasukkan dalam kilang, disejukkan, keluar air mineral yang dicampurkan dengan reverse osmosis. Dia jual dengan jenama apa saya tak tahu. Jepun yang ajar Malaysia bahawa anda ini baru daripada produk yang kita, dan yang lain kita ada segala-gala. Kenapakah negara kamu menjadi miskin? Yang tak mungkin kamu miskin sebab kamu paling kaya, kata British. British pernah menjajah negara ini. Laporan British, inilah bumi yang paling kaya di bawah jajahan British sejak daripada ratusan tahun lepas. Hasil daripada Melaya boleh digunakan oleh British untuk menjana semua pemerintahan negara Commonwealth lain. Melaya adalah bumi emas mengikut British, dan mereka tidak pernah sangka kita menghadapi ekonomi yang sangat kronik hari ini. Ini bukan persoalan komoditi, ini persoalan manusia yang tamak, kata Jepun. Saya tak tahu. Kita lihat satu pemikiran lagi. Pemikiran yang mengajak manusia menolak ketuhanan. Edward de Bono, lateral thinking, yang dipuji oleh seluruh dunia. Tetapi kita lihat hari ini, inilah pemikiran yang di sebalik inovasi yang mereka cadangkan, mereka sama-sama mencari supaya Tuhan ditolak. Sebab hanya manusia yang dapat berfikir. Tuhan ialah ciptaan otak manusia, kata de Bono. Oleh sebab itu, agama ialah bagi mereka yang lemah. Negara yang maju tidak perlukan Tuhan. Ini satu simbol manusia yang angkuh dengan penciptanya. Dan inilah yang dibawa ke negara kita, dijadikan kurikulum dalam kementerian. Edward de Bono, lateral thinking. Apa maksud lateral thinking? Lateral dalam konteks biasa ialah akar sisi. Dia tidak ada akar tunjang. Pokok yang tidak akar tunjang, dia akan jatuh bila ada angin sepoi-sepoi datang. Meniupnya, dia akan jatuh. Itulah lateral thinking. Semuanya manusia yang melakukan. Manusia yang melakukan segala-galanya. Akal manusia yang mencipta segala-galanya. Tuhan tidak ada relevan dengan lateral thinking. Dan inilah yang dijadikan asas dalam semua institusi negara kita. Menjadi asas pemikiran. Seperti ini. Lateral thinking mengatakan dia condemn logical thinking. Logical thinking, analytical thinking ialah buat step by step, ikut sunnatullah. Tetapi lateral thinking, jangan kita fikir demikian. Kita fikir mendahului jalan, dengan kata yang biasa disebut pemikir-pemikir pendukung Edward de Bono ini, berfikir di luar kotak. Itulah pemikiran untuk mengajak manusia lagi kepada Allah. Inilah yang paling popular negara kita, berfikir di luar kotak, maksudnya buang ilahi dalam pemikiran anda. Dan dia condemn pemikiran logik, dan dia ingin memberikan satu pemikiran yang tidak diasaskan pada mana-mana pemikiran yang biasa, tetapi ialah untuk mencipta teknologi semata-mata. Ketuhanan tidak boleh ambil pikiran, hukum hakam cara halus kita langgar semuanya, asalkan kita dapat mencipta sesuatu. Dan lateral thinking ialah thinking that is outside the box. Inilah motto, inilah tagline bagi mereka. Kita lihat daripada Nak Chancellor sampailah kepada pelajar sebut kata yang sama. Di sebaliknya ialah Tuhan tidak wujud. Ada soalan? Harap belum. Mereka membandingkan vertical thinking ialah akar tunjang yang bertunjangkan akidah. Tapi lateral thinking ialah akar jalur. Sekarang kalau kita buat lebuh raya, dia buang akar tunjang. Dia letakkan pokok yang tidak ada akar tunjang. Maka pokok yang tidak akar tunjang rupanya cepat membesar. Betul? Saya tidak tahu. Itu kata mereka. Pokok yang tidak ada akar tunjang cepat membesar, cepat dah hanya bercabang, dan bila datang hujan, pokok pun
tumbang sebab tidak ada akar tunjang. Akar tunjang adalah simbol akidah. Tetapi yang mereka bentuk latar tinggi ialah supaya tidak ada akidah, berfikir manusia semata-mata. Manusia yang menciptakan segala-galanya, Tuhan tidak ada campur tangan dalam pemikiran manusia. Itulah falsafah di Bono. Bahkan di Bono adalah seorang etis. Ini dia akar serabut. Dalam istilah UPM dipanggil akar serabut. Memang serabut. Tidak akar tunjang, tidak ada akidah yang menjunam. Dan pokok adalah simbol bagaimana Allah menjadikan perbandingan pokok ialah kalimatan thayyibatan kasayatin aslaha thabitun wa farha fis sama. Akarnya menjunam ke bumi akidah dan mengeluarkan akhlak yang indah, batangnya menjulang ke udara dengan pohon yang rimbun mengeluarkan buah. Kalau ilmu pokok sebagai ilmu, maka buah ialah akhlak. Akhlak ialah buahnya yang sepatutnya itulah yang dikeluarkan. Tetapi mereka hanya membina pokok yang ada akar sisi, ada lateral semata-mata dan tidak ada tunjang, tidak mungkin dapat mengeluarkan buah yang baik. Dan kita dapat saksikan pokok-pokok yang ditanam sekitar kampus kita kebanyakannya tidak ada akar tunjang. Awas ketika hujan, dia akan jatuh 4 kereta yang parking di bawahnya. Itulah mereka yang tidak ada akar tunjang. Inilah Islam. Kita lihat akar tunjang ialah akidah. Kemudian keluarlah syariahnya, pohon yang tegak, mengeluarkan cabang buahnya dengan segala rukun Islamnya. Cabang-cabangnya mengeluarkan daun, daunnya mengeluarkan buah akhirnya. Dan inilah keindahan seorang Muslim. Muslim ialah lengkap dengan akar tunjang, akar sisinya, dengan segala komponen yang ada di atas, akhirnya mengeluarkan buah yang sangat-sangat manis. Sayang kalau pohon yang ditanam sejak merdeka mengeluarkan buah yang beracun. Hari ini kita saksikan buah yang beracun dihasilkan oleh pokok yang kita tanam. Sebab kita tanam pokok sekular, buah sekular yang lahir. Kita lihat masalah masyarakat kita ini sangat kronik sebab pohon mengeluarkan buah yang beracun. Warnanya merah, tetapi sayang-sayang buah kepayang dimakan mabuk, dibuang sayang. Di dalamnya beracun, kelihatannya cantik, di luarnya dia berdisiplin, tetapi di dalamnya tidak ada akhlak. Macam emas celup, di luarnya berkilau, disiplinnya, pakaiannya segak, tapi hatinya kotor, besi berkarat di dalamnya. Kalau beri amanah uang di bank, dia akan korup uang. Kalau bagi amanah dalam politik, dia akan melakukan segala kemungkaran. Itulah buah yang kita hasilkan sejak merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarakai fatarallahu ta'ala kalimatan thayyibatan kasiratin thayyibatin aslat sabitum wa farabis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idrabiha wa yadullahu al-amthal linnas la'allahum yatadhakkarun. Surah Al-Azim. Beban, lihatlah. Apakah kita lihat bagaimana Allah membuat perkataan seperti tentang kalimah yang baik, seperti pohon yang baik yang akarnya menjunam, akar tunjangnya menjunam ke bawah dan daunnya, dahannya keluar menerawang ke angkasa. Tu'ti ukulaha kulla hinin, dan setiap masa mengeluarkan buah-buah. Bi'izni Rabbiha, dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia supaya manusia mengambil peringatan. Buah yang baik, pokok yang baik, dia mengeluarkan buah sentiasa. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan al-mu'min kasyajatin la yataharruqaha. Mukmin ialah sebagai satu pohon yang sentiasa mengeluarkan buah. Daunnya tidak pernah guruh, dia adalah evergreen yang sentiasa malah hijau. Rasulullah tanya, pohon apakah itu? Para sahabat menjawab berbagai-bagai pohon, tetapi Rasulullah kata tidak betul. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, saya ketika itu masih kecil, saya usia 7 tahun, saya tahu jawabannya pokok utama, tapi saya malu untuk menjawab. Lalu apabila sahabat tidak dapat menjawab, kata Rasulullah, ala wahiyya sayyidatun nakhlah, ketahuilah pohon yang saya maksudkan tadi ialah pohon tamat. Pokok tamat, dia berbuah sepanjang masa. Itulah Muslim. Dia baiknya tidak bermuslim. Ada orang baik ketika pilihan raya, sangat baik. Ketika kita dapat PT-PT, kita beli motosikal, dia pun baik dengan kita. Itu bukan pokok tamat, itu pokok dedalu. Oleh sebab itu pokok tamat simbolnya adalah memberi
kebaikan sepanjang musim. Pokok tamar ialah simbol kehidupan di padang pasir. Kita lihat pokok tamar di tengah panas padang pasir, hati kita sudah gembira bahawa di situ ada perlindungan. Itulah Muslim. Itulah mukmin, melihat kedatangannya telah menggembirakan kita. Walaupun dia belum membuat kebaikan, dia datang sudah menggembirakan kita. Dan setiap komponen pokoknya ada faedah. Daripada akar sampailah kepada daunnya, semuanya berkualiti. Digunakan untuk setiap penggunaan di padang pasir yang panas. Bila ada pokok padang pasir, bila ada pokok tamar, di situlah ada kehidupan. Kita akan lihat selalunya pokok tamar hidup dalam wadi oasis. Di situlah simbol kehidupan dan tamadun. Bila ada Muslim membentuk tamadun. Itulah falsafah pokok tamar. Kalimatin thayyibatin. Kalimatan thayyibatan itu khazatin thayyibatin, seperti pohon yang cantik, indah. Dan pohon ini, dia kalau kita potong daunnya, batangnya, dia akan mati seperti manusia. Pokok tamar kalau kita patang palma, dia akan mati. Tapi pokok rambutan kalau kita potong dia akan mengeluarkan dahan yang lain. Dia akan keluar pucuk yang lain, dan tahun depan dia mengeluarkan buah yang lebih banyak. Itulah zakat. Kita keluar zakat. Zakat bukan menghabiskan harta kita, tetapi menyuburkan harta kita. Sebab bila kita pangkas, tahun depan dia keluar pucuk yang baru dan mengeluarkan buah 2 kali ganda. Itulah keindahan Islam. Di dalam hak harta orang kaya ada hak si miskin, yang barangkali kita gagal untuk mengasasikan dalam negara kita yang indah ini. Petronas keluar zakat tak? Keluar. TNB keluar zakat tak? Yang keluar zakat saya tahu hanyalah tabung haji. Yang lain macam mana kita nak berkat kalaulah asas bahawa zakat yang jadi asas dalam perniagaan itu diabaikan dalam semua perniagaan yang kita ada. Yang kecuali yang saya tahu ialah tabung haji. Bank Islam pun lepas dia. Kalau kita kagum dengan apakah ini? Ini ialah mesej yang paling canggih untuk mengkaji tentang God particle. Mereka membina satu enjin yang besar hanya untuk tahu apakah asal usul alam semesta ini, bagaimanakah dia bermula, bagaimanakah atom yang pertama bermula. Mereka lakukan sekat yang cukup canggih, yang cukup hebat, dikawal oleh beribu saintis dunia. Tetapi kalau kita bandingkan dengan neuron, kita bandingkan neuron, satu sel otak manusia jauh lebih canggih daripada seluruh yang ada. Satu cabang daripada neuron, satu cabang yang kecil. Berapakah kapasiti otak manusia? Trilion. Kalau kita masuk data, dalam juta tahun kita boleh masuk data. Kalau sebesar komputer ini menunjukkan ciptaan ilahi, tidak ada tandingan. Kita kagum dengan komputer yang dicipta oleh manusia, kita harus lebih kagum dengan otak yang menciptakan komputer. Kita harus lebih kagum kepada pencipta otak manusia itu sendiri. Siapa pencipta otak manusia? Ya, ilahi. Itulah falsafah bagi seorang Muslim. Kita kagum dengan Amerika, kita harus kagum dengan kepala orang Amerika. Kita harus lebih kagum dengan pencipta orang Amerika. Dia ini pelajar perubatan lebih tahu daripada saya. Saya dulu pelajar perubatan. Dia ini sel manusia mempunyai 3.5 bilion sel amino. A dengan T, C dengan G, tak pernah salah cantumannya. 3.5 juta. Dan kalau kita panjangkan dalam badan seorang manusia, seluruh DNA, ahli matematik mengira dia boleh capai daripada bumi sampai ke bulan, patah balik ke bumi. Itulah panjang DNA, satu pun tak silap. Jauh lebih canggih daripada ciptaan manusia yang paling canggih. Satu DNA pun tak dapat menandinginya. Tak dapat menandingi satu DNA pun. Ini kalau kita bayangkan dia masih belum hidup, dia hanyalah sebagai chemical, sebagai alat kimia yang bercantum, belum lagi untuk menghidupkan bahan kimia ini menjadi kehidupan. Dan kita dapat saksikan lebih-lebih lagi manusia yang paling indah ciptaan ilahi. Inilah yang kita lihat. Pelajar komputer masuk dalam komputer. DNA. Ini pengajian terbaru. Dan mereka dapat kod. Lihat bagaimanakah setiap DNA ini sangat unik. Setiap orang ada DNA yang berbeza. Dan
Inilah keindahan ciptaan ilahi. Mereka sedang merancang untuk mencari bagaimanakah untuk shift daripada A ke T jadi A ke G, C ke T. Maka manusia jatuh, badan manusia macam plastik. Sebab bila di shiftkan dia akan rosak. Inilah bom yang mereka sedang kaji sekarang untuk memusnahkan bangsa manusia. Inilah pemikiran yang baik, ialah pemikiran yang Allah anjurkan dalam Al-Quran. Apakah pemikiran tersebut? Kata Al-Ghazali, pemikiran berpusat di jantung. Yang anda sangka otak yang berfikir salah, kata Al-Ghazali. Yang berfikir peringkat tinggi lah jantung anda, qalbu. Tapi orang Melayu dia tersalah terjemah qalbu menjadi hati. 2000 tahun dah salah. Hati namanya liver. Dalam bahasa Inggris jantung, qalbu ialah heart, in my heart. Orang Melayu kata in my liver, dalam hati saya. Kabdah, dalam bahasa Arabnya kabdah. Kabdah ialah hati, dan maksud Al-Ghazali ialah jantung yang bergerak. Orang Melayu tersalah terjemah 2000 tahun, sampai sekarang pun masih salah. Dalam hati saya, dalam jantung, dalam qalbu saya. Boleh? Yang berfikirlah qalbu. Dan disitulah Allah berikan petunjuk, disitulah Allah tumpukan hidayah, disitulah kemanusiaan. Bila kita sebut aku, kita sebut aku di sini. Tidak aku di sini. Aku di sini. Jantung, simbol yang fizikal, tapi yang Allah maksudkanlah yang batin, yang spiritualnya, yang berpusat di fizikal tersebut. Dan inilah yang ditulis, yang dikaji Al-Ghazali. Sebab Al-Ghazali sepanjang hidupnya dia berfikir untuk akal. Dia hidup sampai usianya 30 tahun, dia mengembangkan akal fikirannya sehingga dia menjadi pendebat yang terbaik di Baghdad ketika itu. Tidak ada siapa yang dapat mengalahkannya. Dan dia pakai pakaian diraja, dia jadi profesor diraja Baghdad. Tetapi dia sudah hampir dengan api neraka. Hidupnya lah untuk kemewahan. Dia tulis dalam Al-Muqis Nadala, dia telah sesat. Al-Ghazali kata, aku telah sesat. Aku sudah berada di pinggir neraka. Aku tersentak. Aku lari daripada menjadi pensyarah di Nazamuddin. Aku lari ke Masjid Debsyid. Aku naik ke atas menara, berada di situ 6 bulan mencari di mana diri aku. Mencari di mana diri aku. Aku turun daripada menara Damsyid. Aku menulis Al-Muqis min Ad-Dhalal. Itulah permulaan aku mencari diri aku. Aku cari di mana-mana, aku tidak temui diriku. Aku temui apabila aku berada di atas menara Damsyid. Tuan-tuan boleh baca, boleh baca Al-Muqis min Ad-Dhalal. Dan akhirnya dia menulis Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditumpukan pada hatinya. Manusia menganggap pemikiran kognitifnya berasal dari akal, tetapi kata Al-Ghazali, anda salah. Lahum qulubun yaqiluna biha. Al-Quran mengatakan bahawa akal itu berpusat di jantung. Qulubun yaqiluna biha. Jantung, dengannya kamu berfikir, bukan dengan otak. Di Malaysia, dari Jabatan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, semuanya menumpu kepada akal kognitif. Anda tersalah perataan dalam pengajian. Dalam pemikiran peringkat tinggi, kita guna hati, kita gunakan ilham, dan kita mesti bersihkan jiwa kita, bukan dengan akal. Sebab di barat mula sedar bahawa manusia bukan berfikir dengan otak, mereka berfikir dengan jantung, yang mereka sebut sebagai intuition. Intuition ialah pemikiran peringkat tinggi. Kembali pada Al-Ghazali. Al-Ghazali memetik pada Al-Quran, qulubun yaqiluna biha. Iza attasala al-insan billah tahara qalbuh. Bila manusia mengadakan hubungan dengan Allah, maka hatinya akan semakin lama semakin bersih. Dan pemikiran yang tinggi datang daripada hati yang bersih. Dan kata Al-Ghazali, soft words soften the hearts that are harder than rocks. Perkataan yang lembut boleh menghancurkan hati yang keras seperti batu. Dan perkataan yang keras boleh memejalkan hati yang lembut. Itulah rahsianya jiwa, rahsianya qalbu, yang barangkali kita jarang menjadikan ini sebagai objek kepada diri kita.
dan awalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha. Ini menggambarkan apakah mereka tidak mengembara pada muka bumi, dan mereka yang punya jantung dan mereka tidak berfikir dengan jantung. Allah kata manusia berfikir dengan jantung, dan di Malaysia semuanya teori pendidikan mengatakan berfikir dengan otak. Salah. Berfikir dengan jantung. Tak ada satu pejabatan pendidikan yang berfikir dengan jantung, dengan kolbu. Tetapi ada satu peristiwa yang baru. Peristiwa ini berlaku di barat dalam kajian pemindahan jantung. Sekarang teknologi telah bermula. Manusia dipindah jantung, bukan bypass, jantung orang lain dimasuk dalam rongga dada orang lain. Peristiwa ini seorang pakcik yang sudah tua, dia mempunyai jantung yang masalah. Dia menerima jantung daripada pemuda yang membunuh diri. Seorang pemuda membunuh diri, dia doktor ambil jantung si pemuda tadi, masuk dalam jantung pakcik tadi. Pakcik seorang yang baik asalnya, tapi apabila dia sudah menerima jantung, dia bertukar menjadi seperti lelaki pemuda yang dia pinjam jantung tadi. Dia sudah tidak kenal gereja sebab dia berlaku di Eropah. Dia tidak lagi bersikap lunak pada isteri dia, kepada keluarga dia. Dan satu hari dia dengan mencari siapakah penerima jantungnya. Dia nak terima kasih sepenuhnya. Dia diberitahu bahawa jantung tuan ialah dipunyai oleh seorang pemuda. Dia ada seorang isteri. Dia bertemu dengan isteri tersebut, ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi bila dia bertemu dengan si baru tersebut, dia kata, anda isteri saya. Anda isteri saya. Kata si perempuan itu, saya tak kenal tuan. Kita bertemu dulu, kita buat dating dulu di buah restoran sekian-sekian. Tepat. Kita kahwin pada sekian-sekian. Tepat. Rupa-rupanya pemikiran orang muda tadi masuk dalam pemikiran orang tua tadi, sebab memori disimpan di jantung. Oleh sebab itu, bagaimanakah otak berhubung dengan jantung? Pelajar perubatan sila boleh beritahu kepada saya. Rupa-rupanya daripada jantung ke otak, otak adalah ejen kepada kolbon. Oleh sebab itu pemikiran yang kecil diberikan pada otak, pemikiran yang besar dia sendiri lakukan, dia raja. Oleh sebab itu apabila ada urusan yang kecil, dia suruh otak lakukan pemikiran. Macam kita punya package, tetapi hard disk bukan hard disk. Apa dia? IC, CPU berada di sini. CPU berada di sini. Oleh sebab itu dia simpan seluruh ingatan kita di sini. Kalau di sini, kalau dendam 10 hari hilang. Kalau di sini 10 tahun belum tentu hilang. Inilah jantung manusia yang sangat ajaib. Berfikir di jantung, di barat mula dapat melihat peristiwa ini. Dan mereka kagum sebab Al-Quran mengatakan manusia berfikir dengan jantung. Oleh sebab itu mereka membuat satu teori baru. Berfikir dengan jantung, maka pemikiran otak kiri, otak kanan palsu. Yang sekarang masih di alih-alih motivasi masih bercakap otak kiri, otak kanan, saya dengar dalam televisyen. Manusia tidak berfikir dengan otak, dengan jantung. Oleh sebab itu bersihkan jantung, nescaya keluar pemikiran yang indah. Dan pakcik tadi, selepas dia perkenalan dengan perempuan, dia kata kita kahwin. Dan akhirnya mereka kahwin. Akhirnya dia melakukan segala keburukan mengikut balu tadi, sama seperti bekas suaminya. Suami baru inilah melakukan bersama. Akhirnya dia ambil pistol yang disembunyikan oleh si balu tadi, dia bunuh diri sama exactly seperti bekas suaminya. Oleh sebab itu, barangkali dalam pemindahan darah, berhati-hati untuk terima darah. Dibimbangi darah yang kita terima di hospital, darah si munafik. Tolong confirm para doktor. Sebab ini tidak dapat dilihat secara fizikal, tidak dapat secara saintifik. Dalam saintifik, makanan yang dibeli dengan wang halal dengan wang dibeli dengan wang yang halal sama saja. Tidak ada beza dari segi saintifik, tetapi kita lihat dari segi roh berbeza sama sekali. Makanan yang tumbuh daripada makanan yang halal haram, neraka tempatnya. Dan inilah yang mereka kaji. Dan sekarang telah bermula kajian. Kajian mereka sebut dalam istilah mereka ialah body, mind, soul. Oleh sebab itu, rupa-rupanya jantung menjadi pusat pemikiran dan otak sebahagian daripada ejen dia. Arahan daripada hati memberi arahan pada otak supaya berfikir benda yang kecil, benda yang besar dipikir di sini. Itulah Al-Ghazali tulis kitab Al-Qalb.
yang menceritakan bahawa ajaibnya jantung manusia, kalbu manusia, bukan hati manusia ya. Hati itu tak bergerak, dia hati itu liver, ataupun hati yang kita sebut itu sebagai kabdah dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Arab dia sebut al-qalb. Dan inilah yang disebut auzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah orang yang tidak tahu itu sama dengan orang yang mengetahui? Orang yang berilmu itu sama dengan orang jahil? Apakah siang itu sama dengan malam? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sehingga orang yang memiliki pemikiran ittiba ialah orangnya ulul albab. Siapakah ulul albab? Itulah pemikiran yang paling tinggi yang disebut sebagai higher order thinking, ialah ulul albab. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah ulama berfikir tentang kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, dalam keadaan mereka mengingati dalam keadaan berzikir. Itulah al-albab, yaitu mereka yang mengingat Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka tidur, ketika mereka duduk. Supaya mereka berfikir, berzikir dan berfikir. Orang Malaysia banyak berzikir tapi kurang berfikir. Allah suruh berzikir dan berfikir. Berzikir membersihkan hati, kalbu, dan berfikir menambahkan kekuatan kalbu. Dua-dua harus serta. Tetapi kita banyak mengajar di pondok-pondok, di sekolah-sekolah agama supaya banyak berzikir, alhamdulillah, tapi kurang berfikir. Dan apakah ulama? Ulama ialah ashabul uqul ar-rajih, orang yang punya akal yang rajih, yang dapat membezakan yang benar dan hak, yang dapat membezakan yang buruk dan baik, yang melihat dinasti manusia yang agung, yang terakhir, di manakah kebahagiaan. Itulah orang-orang ulama. Dan kita lihat dalam Al-Quran, ini ayat yang kita tadi, dalam jadwal langit dan bumi dan peredaran siang dan malam, terdapat ayat-ayat bagi ulama, yaitu mereka yang mengingat Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, dan ketika mereka baring. Seraya mereka berfikir bahawa berfikir tentang jadwal langit dan bumi. Seraya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, maka tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia, maka Maha Suci Engkau, jauhlah kami daripada azab neraka. Inilah pemikiran yang paling tinggi. Kalau pelajar lulus perubatan, pelajar lulus fakulti sains, pelajar lulus engineering, tetapi tidak berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ilmu anda void. Seorang pelajar mesti dilahirkan dalam acuan ini, acuan yang disebut sebagai aras tinggi, yaitu yang mengembalikan fizikal dan spiritual, melihat fizikal tetapi berakhir dengan spiritual, melihat keagungan seluruh alam yang terlihat tapi kita berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah sebab kita katakan ini bukan law of nature tetapi sunnatullah. Tapi semua dalam buku teks yang ada dalam pustakaan di Malaysia, semuanya mengatakan peristiwa itulah peristiwa tabi'i, law of nature. Mereka tidak ada satu buku pun yang menyebut law of God. Oleh sebab itu, di manakah ilmu yang tuan-tuan belajar, yang pelajar belajar? Ilmu ini ilmu yang void, tak sampai matlamat. Yang paling tinggi ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lihatlah alam semesta. Dilihatnya alam semesta ini timbul ilmu astronomi, ilmu kosmologi. Dilihat pergerakan jisim, timbulnya ilmu fizik. Lihat bagaimanakah unsur bergabung, dinamakan ilmu kimia. Semuanya lah mengkaji tentang ilmu yang Allah ciptakan. Sayang kalau kita mengkaji alam indah yang Allah ciptakan, tetapi nama Allah tidak pernah disebut satu ayat pun dalam setiap buku teks. Alangkah malangnya. Kita mengkaji sebuah bangunan yang cantik, tapi kita tidak sebut siapakah arkiteknya. Alangkah malangnya orang ini. Mula-mula yang pertama yang harus kita sebutkan ialah siapakah pencipta, siapakah arkitek, siapakah yang mereka cipta bangunan tersebut. Dan sayang, dalam buku teks biologi yang besar-besar tak ditulis pun siapa dia penciptanya, terus kepada ilmunya. Dan ini ilmu yang tidak sampai kepada peringkat ulama. So, apakah kita sudah menjadi negara Islam? Jauh sama sekali.
dalam pendidikan kita tidak Islam sama sekali, sebab nama Tuhan tidak pernah diiktiraf dalam setiap buku, apatah lagi ekonomi. Cuba lihat dalam Al-Quran, berapa banyakkah perkataan albab yang muncul? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab wa tazawwadu fa inna khairat taqwa wattaquni ya ulil albab wa ma yadhkaru illa albab. Ayat yang kita baca tadi, yaqul amanna bihi kullu min indi rabbina ma yadhkaru illa ulil albab. Inna fi khalqis samai, kita baca tadi, akhirnya ulil albab. Fattaqullaha ya ulil albab wa qad kana fi qasasihim li ulil albab innama yatadhkuru ulil albab. Kita boleh lihat dalam Al-Quran mengata-kata tempat inilah tujuan yang akhir, berfikir dan berfikir sampai kepada dalam hakikat. Albab dikatakan lub dalam bahasa Arab itu maknanya lubuk hati yang dalam yang tak dapat dilihat, itulah ulul albab. Lub boleh jadi lubuk, itu datang daripada lub. Roh itu daripada orang Kelantan sebut roh. Tadi kebetulan saya bukan Negeri Sembilan, saya daripada Kelantan. Lihat, Allah sebut liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkaru ulul albab, dan disebut banyak kali wa matahum wa mithlahum ma hum rahmatan minna wa dzikra lil albab. Innama, saya baca yang sama ya, fattaqullaha ya ulul albab alladziina amanu. Dan kita boleh kumpul, saya cadangkan pelajar melihat pemikiran mereka tinggi dalam konteks ulul albab. Kumpul apakah konteks yang dalam berbagai-bagai penciptaan, dalam kisah para anbiya, bagaimanakah mereka yang menentang kebenaran mendapat akibat, ini pun disebut ulul albab. Dan bagaimanakah kejadian alam dan semesta, merhatikan kajian langit dan bumi, inilah sebahagian kajian sains dan teknologi, pun ulul albab. Pada sebab itu pemikiran yang paling tinggi ialah ulul albab, dan bertakuni ia ulul albab, bertakwa itulah sifat orang yang ulul albab. Inilah pemikiran yang paling tinggi. Walaupun mereka boleh cipta teknologi sampai ke angkasa, tapi mereka tidak beriman. Ini tidak higher order thinking sama sekali. Kita lihat ayat ini surah Al-Hajj. Selain pada albab disebut ulul absar, orang yang punya pendengaran, mata, penglihatan yang bukan mata kasar, tapi mata yang dalam. Ini ialah walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwal al-hajj. Ini dalam surah Al-Hajj menceritakan bagaimana orang Yahudi keluar dari Madinah. Dan peristiwa ini tak sampai sangka pun, sebab yang meruntuhkan rumah mereka sendiri. Dan bila takdir ilahi sampai, maka kemenangan akan berpihak pada orang yang beriman. Maka fa'tabiru ya ulil absar, maka ambil iktibar ini, wahai mereka yang ada mata yang melihat dengan penuh taladan. Ulul absar lil mutawassimin, Allah sebut dalam ayat lain, lil mutawassimin, orang yang punya perhatian yang mendalam, pemikiran yang sangat bersih, mengambil iktibar setiap peristiwa. Itulah yang disebut sebagai aras tinggi. Kita lihat banyak dalam surah Al-Imran. Ini ialah perkataan dengan inna fi dzalika la'ibran li ulil absar. Inilah sebagai intibar, ibarat ibrah bagi mereka yang ada ulil absar, ulil albab, ulil absar, al-mutawassimin, zawat ataupun ulil nuha. Dalam surah Maryam disebut ulil nuha, mereka yang punya hati yang sangat bersih, yang berfikir secara mendalam, yang cerdik, yang memilih yang benar daripada yang palsu. Itulah ulil nuha yang disebut dalam surah Maryam. Dan kita lihat ulil absar ini kullu man lahu basar yubsir bihi wa basirah yubqi biha ma yabsur. Dan dia melihat, dia ambil iktibar, memahami apa yang dia lihat. Itulah ulil absar. Bukan hanya lihat dan berlalu tanpa ada sebarang pengajaran. Melihat pokok, melihat keagungan penciptanya, melihat bunga, bukan melihat cantiknya bunga, tapi yang mencipta bunga, yang meletakkan dengan begitu tersusun dan cantik, tertib dan sebagainya. Itulah yang disebutkan sebagai ulil absar. Amma ulil absar fa huwa ashabuz zaman al-hadir alladhi ja'u baina al-madi ka-tarikh yatabanna as-sunan in istawaba al-insan wa wa'aha wa wahi haqqi al-qiyamati yajib an-nataj alladhi qad tahaddatha bil mustaqbal kan hadil hatimiyah. Melihat sejarah yang lepas
dan dia akan berlaku pada masa depan. Yang buruk dijadikan sempadan, yang baik dijadikan teladan. Itulah mereka yang disebut sebagai ulil absar, melihat sejarah yang lepas harus diambil iktibar, sebab bangsa yang tidak belajar sejarah, maka sejarah akan mengajarnya sekali lagi. Orang yang ulil absar, dia melihat peristiwa yang lepas, dan kita bukan mundur ke belakang. Mundur ke belakang bukan maksudnya mundur, tetapi kita ambil momentum untuk berlari menuju ke depan. Kalau kita dalam game lompat bergalah, kita harus mundur ke belakang jauh. Semakin jauh kita mundur ke belakang, semakin kuat kita lompat. Orang yang tidak mundur ke belakang terus lompat, dia tak akan lepas. Oleh sebab itu sejarah ialah untuk kita mundur sekejap ke belakang, mengambil momentum. Macam cermin belakang kereta, kita sedang laju di highway, kita harus lihat cermin belakang, sejarah tempat yang kita telah lalui. Dan bila kita ingin memotong, kita lihat cermin belakang, melihat sejarah ke belakang. Jangan kita melakukan perkara yang sama, kesalahan yang sama. Dalam surah Taha dikatakan bahawa liulil nuha, mereka yang punya hati yang bersih, yang cerdik, yang dapat membezakan yang buruk yang baik. Qul wara'u an'amkum inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Inilah tanda-tanda bagi mereka melihat bagaimana keternakan Anda yang meluahkan hasil, yang makan rumput akhirnya meluahkan hasil. Dan ini ada ibrah bagi mereka yang ada ulil nuha. Tadi ulil absar, ulil albab, ulil nuha, lil mutawassimin. Al mutawassimin ialah di antara pemikiran peringkat tinggi yang Allah gariskan dalam Al-Quran, yang kadang-kadang profesor terbaik kita lupa istilah-istilah ini. Pelajar-pelajar harus kembalikan ke dalam bilik darjah dalam kuliah, bandingkan pemikiran yang paling tinggi yang kita sebut tadi, apakah dia dalam bentuk critical thinking, ataupun dalam bentuk lateral thinking, ataupun dalam bentuk inovatif dan sebagainya. Bandingkan dengan pemikiran yang Allah sebut dalam Al-Quran. Inilah yang terbaik.